Okey semua, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi saya harap anda semua berada dalam keadaan yang sihat. Okey. Jadi kita sambung dengan kelas kita pada hari ini, pada pagi ini. Jadi kita sambung macam sebelum ni kita bahagian satu kan. Jadi untuk hari ni kita buat bahan bahagian 2. Saya kecilkan sikit. Okey. Jadi bahan masih lagi dalam tema pelajaran sains kita, iaitu sains bahan unit 8. Tajuk dia pun bahan juga. Okey. Jadi saya tengok. Okey, saya harap makin ramai yang akan join kelas ni sekarang. Okey, tanpa melengahkan masa, saya sambung sekejap. Okey, bahan. Okey, hari ni kita akan pergi kepada sifat bahan. Okey, bahan ni dia banyak sifat. Dan sifat-sifat bahan sesuatu objek antaranya menyerap dan kalis air. Dia saling macam saling berlawanan lah. Kalau ada yang menyerap air, ada juga yang kalis air. Ada juga bahan yang timbul dan ada juga bahan yang tenggelam. Ni air lah. Timbul di permukaan air, tenggelam dalam air. Kemudian C, kekenyalan. Nanti saya akan terangkan satu demi satu. Bahan D, konduktor dan penebat elektrik. E, konduktor dan penebat haba. Dan juga F, penembusan cahaya. Okey, nanti saya akan terangkan satu demi satu lepas ni. Okey, jadi yang ini ialah objek yang menyerap air. Bahan seperti kain dan kertas dapat menyerap air. Yang ni biasa kan, awak tengok kat rumah kan, awak mesti ada biasanya yang ni tisu tandas. Ada satu lagi yang besar tu kan, yang panjang sikit, 2 kali panjang ni. Yang tu tisu yang dekat dapur. Kita panggil tisu dapur lah biasanya kan. Biasa kalau mak awak lepas goreng, bukan setakat menyerap air je, menyerap minyak kan. Bila lepas goreng, contoh macam goreng nugget ke kan, goreng sosis ke, confirm mak awak akan ambil tisu dapur ni, and then letak atas pinggan, bahan gorengan tu letak di atas tisu tu. Sebab apa? Sebab kebolehan tisu tu untuk menyerap, cecair. Sebab minyak pun cecair juga. And then okay, mop. Mop, kalau awak tengok kat sini, ini kain tau sebenarnya. Okay, ini kain. Jadi kain mop ni kegunaannya, contoh kalau macam kalau apa panggil, air jatuh kan, air jatuh ke, confirm akan ambil mop kan. Sebab apa? Sebab kebolehan mop ni untuk menyerap air. And then lepas air yang jatuh tu dah dapat dilap, and then pergi pula cuci mop tu, celupkan dalam air yang bersih lagi, perah mop lagi, sampailah permukaan yang kena air yang jatuh tu bersih. Okay. And then objek yang tidak menyerap air, bahan seperti plastik, kaca, getah dan logam tidak dapat menyerap air. Yang ini salah satulah contoh getah sarung tangan. Ini kalau awak tengok getah sarung tangan, biasa tengok dalam cerita doktor kan, kita bedah-bedah ni pakai sarung tangan macam ni, warna biru. Kenapa warna biru? Sebab dia satu, dia warna yang cerah, and then
dapat kontra lah antara warna darah dengan warna sarung tangan tu kan. And then sarung tangan getah ni, dia apa orang kata, kalis air lah. Jadi tak dapat, dia tak dapat serap air tau. Jadi tangan sentiasa kekal bersih. And then kita juga waktu COVID kan, kalau awak tengok kadang orang pakai juga sarung tangan ni. Sebab apa? Sebab dia tak nak dia punya permukaan tangan tu kena virus tu. Biasa kalau kita dah pegang satu barang tu, sekarang kan habit kita kalau dah pegang satu barang memang kita akan sanitize tangan kan. Ada orang dia tak nak benda tu. Dia nak orang kata pegang dalam apa namanya, istilah orang putih, peace of mind kan. Dalam jiwa yang apa, fikiran yang tenang. And then yang tidak menyerap air juga, ni contoh dia payung lah. Payung ni sekarang musim hujan kan. Malam tadi bunyi guruh kuat kan. Sekarang musim hujan, payung memang perlu lah. Kalau awak nak pergi mana-mana ke, sediakanlah payung sebelum hujan. Cik. Okey, dan objek yang seterusnya ialah objek yang terapung. Bahan seperti plastik dan getah terapung di permukaan air. Kalau tengok contoh ni, botol plastik ni, and then bola. Biasa, okey ni saya nak ceritakan sikit. Biasa kalau dalam apa panggil, dalam cerita kan, cerita Lanon biasanya dia guna botol untuk letak surat dalam botol tu, and then dia tutup, dia baling dekat laut balik. Perasan tak kenapa botol tu botol kaca, and then botol kaca tu terapung? Tu sebab dalam botol kaca tu dia ada udara, dan botol tu sebenarnya botol tu dah tutup kan. So bila botol tu dah tutup, dia tak surat, dia tutup botol tu guna gabus, and then dia baling ke laut balik. Botol tu even biarpun botol kaca, tapi dalam dia tu masih lagi ada udara. Jadi botol tu dia terapung. Unless, melainkan kalau botol tu terbuka dia punya penutup, air memasuki botol itu, dan botol itu akan tenggelam lah. Mana tahu ada yang tanya kan, cikgu, saya tengok dalam cerita Lanon botol kaca boleh je terapung. Itu sebab itulah, sebab dia ada ruang udara. And then bola. Okay, tengok bola ni kan. Bola ni pun dia getah kan. Of course dia terapung. Tapi ada certain bola, contoh bola apa, bola yang dibuat daripada kulit, macam bola bola golf. Bola golf kan, bola kriket lah. Dia buat daripada kulit kan, daripada PVC tu. Dia akan tenggelam. Tapi saya bola sepak kulit juga kan. Bola sepak kulit, tapi kenapa dia tak tenggelam? Sebab dalam dia tu ada ruang udara. Dalam ruang udara tu yang menyebabkan bola tu terapung. Okey, yang seterusnya, objek yang tenggelam. Bahan baru cakap tadi kan, macam botol kaca. Ni bahan seperti kaca dan logam tenggelam di dalam air. Saya terangkan tadi pasal perihal botol kaca dah. Ini kunci, kunci besi. Kalau tengah duduk dekat dalam bot ke dalam sampan, kita tiba terjatuh, kunci yang memang tenggelam lah. And then guli. Guli ni kaca, jadi kalau baling dalam air pun tenggelam juga. Jadi contoh lah, Dan objek yang mempunyai sifat kenyal. Okey, kekenyalan bahan merupakan keadaan sesuatu bahan yang dapat kembali ke bentuk asal selepas diregang atau dimampatkan. Bahan seperti getah mempunyai sifat kenyal. Untuk sangat typo ni. Kejap saya kan mempunyai typo. Okey.
Bahan seperti getah mempunyai sifat kenyal, manakala kayu, logam, plastik dan kaca tidak mempunyai sifat kenyal. Tak ikut lagi. Saja nak bagi awak fokus kan. Okey. Kalau tengok getah, dia bulat. Besar dia besar ni je. And then kalau awak boleh tarik dia panjang, dan kemudian dia akan, bila awak lepaskan, dia akan kembali balik ke bentuk yang asal. Itu ialah sifat kenyal. Sama juga dengan belon. Belon ni awak tiup, memang dia besar. And then kalau awak keluarkan angin dia semula, dia akan mengecil. Itu sifat kenyal. Dan sifat kenyal ni hanya satu bahan je, getah. Manakala kayu, logam, plastik dan kaca tidak mempunyai sifat kenyal. Okey. Dan seterusnya, objek yang mempunyai konduktor dan penebat elektrik. Okey, untuk pengetahuan awak, bahan konduktor ialah bahan yang dapat mengalirkan arus elektrik. Biasanya bahan ini ialah bahan logam, bahan besi lah, senang cerita kan. Manakala penebat elektrik ialah bahan yang tidak dapat mengalirkan arus elektrik. Bahan seperti kayu, plastik, kaca dan kulit tidak dapat mengalirkan arus elektrik. Kalau awak nak tengok betul ke tak, ni sebab kita tak sekolah kan, jadi kita tak dapat nak buat eksperimen ni. Tapi kalau awak dapat buat eksperimen ni, senang je bahan dia. Dia cuma ada wire ni, and then bateri, sel kering, lepas tu lampu. Lampu ni nak menunjukkan sama ada bahan itu konduktor elektrik ataupun tidak. Sebab apa? Okey, sekarang ni kalau awak tengok kat sini, okey, tengok kat sini, yang ini litar yang terbuka. Maksud terbuka ni, litar ni dia tak sambung. Litar ni tak lengkap. Kalau nak lengkapkan dia, dia punya klip buaya ni kena sambung ni, maka dia akan jadi sebuah litar yang tertutup. Maksud dia litar tu dah komplit, arus elektrik dapat mengalir. Okay, nak menjadikan, kalau macam ni, nak menjadikan dia satu litar yang lengkap, awak kena letaklah bahan. Ini tujuan litar ni dibuat nak test bahan. Bahan seperti macam sudu, macam kunci, macam stik kayu aiskrim, kayu kan. Nak tengok, nak test sama ada bahan itu dapat mengalirkan elektrik ataupun tidak. Okay, satu tips untuk kamu. Kalau bahan tu, biasanya kalau bahan tu lekat dekat magnet, itu bahan konduktor elektrik. Okay, itu satu tips lah. Nak tahu bahan tu bahan yang mengalirkan arus elektrik ataupun tidak. Awak ambil magnet, boleh beli dekat mana? Dekat saya dekat Eco kot. Kat Eco ada magnet Eco kan, satu barang RM2 10 kan. Awak boleh ambil, beli magnet kat situ, awak boleh test. Biasanya bahan konduktor ni bahan yang lekat lah, dia lekat dengan magnet. Okay, biasanya lah bahan logam, bahan besi lah. Kalau bahan kayu, plastik, kaca dan kulit tidak dapat mengalirkan arus elektrik. Okey, ini objek bersifat konduktor elektrik lah, macam kunci kan, kunci besi, apa lagi, ni kunci, dan daripada tu kabel, dawai elektrik, itu memang bersifat konduktor elektrik. Dan juga objek yang bersifat penebat, ini getah. Okey, ni material getah, kasut getah. Dan biasanya orang yang membuat wiring elektrik ni, dia akan pakai kasut getah. Sebab apa? Sebab bila awak pakai tak tahu, kaki ayam, itu yang kes orang terkena renjatan elektrik. Bila dia pegang elektrik melalui badan dia, dah sampai kat kaki, tak ada, dia mati kat situ je.
Tu yang kena ranjatan elektrik. Orang kena ranjatan elektrik ni, dia bukannya macam kartun kan, orang pegang menggigil-gigil. Tak. Orang kena ranjatan elektrik ni, bila dia pegang, dia terus senyap, badan dia terus keras. Sebab apa? Dia nak, biasanya orang yang kena ranjatan elektrik ni, bila kena ni, dia nak cuba lepas, tapi tangan dia tu melekat dekat sumber elektrik tu. Jadi salah satu cara wire orang electrician ni kan, nak mengelakkan dia daripada kena ranjatan elektrik, kalau dia tersentuh wire hidup tu, dia akan pakai, dia memang pakai kasut getah. Okey. Okey, itu saja untuk hari ni. Nanti kita akan ada sesi soal jawab selepas ni lah. Okey, kalau ada apa-apa soalan, boleh tanyakan dalam grup Telegram tu lah. Okey. Jadi untuk kerja rumah, yang muka surat 77, 78 tu nanti kita akan bincang sama-sama nanti. Untuk hari ni, ni buku Mesra Digital. Okey, buku Mesra Digital, muka surat 79, 80 dan 81. 3 muka surat tu. Dan okey, kalau dah siap buat, hantar terus ke personal kepada saya. Tak perlu hantar dalam grup. Hantar terus personal kepada saya, nanti saya akan semak. Okey. Jadi itu saja daripada saya untuk hari ini. Kita akan jumpa lagi di sesi kelas yang akan datang. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye.